Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 22 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak bakal menjadi hub pembangunan Borneo yang merangkumi 3 buah negara dipacu teknologi baharu dan kuasa hidro. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tunoping, Sarawak mempunyai perancangan pembangunan serantau untuk tingkatkan ekonomi 3 buah negara di Borneo, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. Katanya, selain potensi pembangunan kuasa hidro sehingga lebih 20,000 megawatt menerusi embangan bertingkat, Sarawak juga merancang membangunkan sistem rangkaian kereta api Borneo. Perancangan tersebut katanya masih dalam peringkat kajian namun telah dipersetujui oleh Kerajaan Pusat atas semangat Asian selain timbal balas atas pembangunan ibu negara baru Indonesia Nusantara di Kalimantan. Beliau berkata demikian semasa sesi Town Hall sempena Lan Berambih Anak Sarawak yang dihadiri lebih 6,000 warga Sarawak di ibu negara. Antara perkara lain yang dibangkitkan dan diperjelaskan dalam sesi yang berlangsung hampir 2 jam tersebut termasuk penerbangan butik, peluang memasuki Institut Pendidikan Tinggi Negeri secara percuma menjelang 2026, kekurangan guru dan pekerjaan baharu di Sarawak. Kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET terus menjadi keutamaan bagi memastikan tidak ada pembaziran dan sijil TVET terus mendapat permintaan tinggi di pasaran. Menteri Belia dan Sukan Malaysia Hannah Yeoh berkata pelbagai penambahbaikan akan terus dilaksanakan dan dibincangkan oleh kementerian terlibat bagi memastikan graduan TVET pekerjaan selepas menamatkan pengajian mereka. Hannah memberitahu kebolehpasaran graduan TVET kini mencecah 90%. Kita ada satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi di mana semua kementerian yang terlibat dalam TVET berbincang bersama untuk pastikan kita selaraskan sijil-sijil tersebut dan juga untuk pastikan tidak ada pembaziran. Hannah juga menggalakkan agar pusat-pusat TVET terus melaksanakan kerjasama pintar dengan pihak swasta bagi memastikan graduan mereka memperolehi pekerjaan sejurus tamat pengajian. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Convocation Institut Kemahiran Belia Negara Miri Sarawak kali ke-15 di Miri. 177 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing pada majlis tersebut. Keperluan membaik pulih dan membina rumah baru bagi pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus dikaji dan dinilai. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata setakat ini sebanyak 170 buah rumah telah dibaiki di seluruh negara dan dari jumlah tersebut 55 buah rumah adalah di Sarawak. Jelasnya tumpuan banyak diberikan kepada lebih 25,000 pesara ATM di Sarawak. Memang kita dari masa ke semasa kita melalui Jabatan Haiwan Veteran Negeri Sarawak akan bekerjasama dengan persatuan-persatuan veteran dan kita akan terus melihat veteran-veteran kita supaya perbaikan rumah ini dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Katanya dengan membaik pulih rumah ataupun membina baharu rumah ini bakal memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Peduli Veteran di Kampung Jepak Hulu Bintulu. Dalam pada itu, bagi waris pesara ATM Rosina Peri menzahirkan rasa bersyukur dengan bantuan yang telah disalurkan oleh pihak Kementerian Pertahanan selama ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada veteran-veteran yang membantu saya mengurus hal rumah saya dan memberi bantuan macam makanan, duit. Saya harap mudah-mudahanlah veteran Angkatan Tentera ini terus berjaya dan maju di masa akan datang. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah menyatakan komitmen pihak polis dalam mendekati masyarakat setempat ke arah memperkasakan jalinan kerjasama rangkaian maklumat dalam usaha membenteras jenayah di daerah itu. Menurut beliau, antara isu yang kini diberi perhatian oleh pihaknya adalah aspek pengurusan laporan polis. Ia berikutan terdapat segelintir pihak yang enggan membuat laporan apabila berlaku sebarang kejadian jenayah. Jelasnya, setiap laporan polis yang diterima perlu dipandang serius dan diambil tindakan agar pihak polis dapat mencapai sasaran dalam perkhidmatan sekaligus memberi keyakinan kepada masyarakat terhadap pihak polis.
Kami, pihak polis, sentiasa review kaedah pendekatan supaya apa bentuk perkhidmatan pun yang disampaikan dan dikehendaki oleh masyarakat haruslah sampai kepada sasarannya. Contoh report tadi haruslah diberikan satu status selepas laporan dibuat. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching juga mengambil pendekatan untuk memperkasa rangkaian maklumat bersama masyarakat, khususnya pemimpin di peringkat akar umbi. Ia bagi menyelaras sebarang maklumat dalam membantras jenayah. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas sesi Town Hall bicara jenayah bersama Ketua Polis Daerah Kuching, anjuran IPD Kuching yang berlangsung di Dewan Seberguna Taman Semeriang Aman. Tahap kesedaran masyarakat akan pentingnya untuk memiliki alat pemadam api di rumah harus ditingkatkan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata keperluan untuk mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api di rumah perlu dititikberatkan. Jelasnya, ini kerana alat pemadam api amat diperlukan untuk perlindungan kebakaran. Ini khususnya untuk memadam atau mengawal api di peringkat awal sekiranya berlaku kebakaran sementara menunggu ketibaan pasukan bomba. Beliau menyatakan demikian semasa berucap merasmikan program tanggungjawab sosial korporat JBPM Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang di Kuching. Program berkenaan melibatkan penyertaan seramai 50 murid dari 5 buah sekolah rendah di sekitar Kuching. Sekolah terlibat ialah SK Tabuan, SK Tabuan Hile, SK Batu Lintang, SK Catholic English dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina St. Paul. Antara aktiviti yang dijalankan ialah ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi dan lawatan ke balai berkenaan. Pada majlis itu, setiap sekolah masing-masing yang menerima 10 unit alat pemadam api yang disumbangkan oleh SEB. Calon yang bertanding dalam pilihan raya kecil Jepak diminta supaya tidak leka dan terlalu selesa dengan sorakan penyokong. Presiden Parti Rakyat Sarawak, Datuk Joseph Salang Gandum berkata pengundi kini lebih bijak dalam memilih wakil rakyat. The opposition can come up with a surprise, and so for that, all the members in our party and all the component parties urge to participate. Bagi ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cuk Pai Ugon pula, tempoh berkempen ini amat penting dalam mempamerkan kematangan politik Sarawak yang terkenal dengan perpaduan. Kita lihat kesatuan semua rakyat di bahagian Bintulu ini. Kalau contohnya 4 komponen parti kita daripada PBB, SUPP, PRS dan PDP jelas nampak kesatuan itu. Katanya pembangunan yang dinikmati di kawasan Jepak harus dijadikan manifestasi kesungguhan kerajaan dalam membangunkan penduduknya. Mengulas kepentingan perpaduan, Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Seri Wong Sungkoh juga mahu semangat perpaduan agar terus terpelihara dan terus dipertahankan dalam mendepani proses demokrasi ini. Kepimpinan kerajaan negeri kini banyak merubah perspektif pelbagai lapisan masyarakat di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, di bawah kepimpinan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping menyaksikan banyak lanskip kemajuan dari segenap bidang. Malah ia memberi naratif baru kepada masyarakat Cina di Bintulu untuk beralih sokongan kepada kerajaan yang stabil. I think a lot of Chinese, especially Sarawakian, is happy what they have seen today, until today. But this not only they are happy, but you have to show your sincerity to support our government. Johnny Pang ditemui RTM di Bintulu semalam. Dalam pada itu, beliau turut memuji kerjasama semua pihak dan parti yang bertanding dengan memastikan proses penamaan calon berjalan dengan lancar. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muaz Abang Abdul Selamat. Salam Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan.